Pada era pemodenan ini, dunia tengah pesat digorak-langkahkan oleh setiap negara dan dah banyak negara yang mula melepaskan, meleraikan status negara masing-masing daripada digelar negara dunia ketiga. Dalam hal yang sama, Malaysia juga tidak ketinggalan dalam mengikuti trend arus pemodenan demi mencapai status negara maju yang setaraf dengan negara maju lain. Walau bagaimanapun, isu pencemaran air ini masih lagi hangat tercetus di sana sini di setiap negara. Even dunia moden sekarang sudah berkembang pantas dari segi teknologinya. Hal ini boleh diperdebatkan puncanya dan selalunya akan seringkali dituju balik kepada manusia sendiri. Assalamualaikum dan hai hampa semua. Semenjak musim PKP ini, telah viral tentang sungai di Melaka yang kembali jernih. Netizen pula mula nak samakan sungai ni dengan sungai Maldives sebab air sungai ni kelihatan kebiru-biruan sehingga menampakkan dasar sungai itu sendiri. Dengan sungai kembali jernih, ia jelas menampakkan yang manusia itu sendiri yang menyebabkan pencemaran air itu berlaku. So, dalam video ni, aku nak kupaskan sedikit tentang isu-isu pencemaran air dari segi punca, impak dan solusi yang boleh kita ambil untuk menangani masalah pencemaran air ini sendiri. Tapi sebelum aku huraikan dengan lebih lanjut tentang isu ini, mari aku ceritakan tentang definisi dia dulu. Menurut website Environmental Pollution Center, kita boleh simpulkan yang pencemaran air ini adalah kehadiran kandungan toksik kimia dan ejen biologi secara berlebihan dari kandungan semula jadi yang menyebabkan pelbagai bahan pencemar dalam pelbagai bentuk seperti pepejal, cecair dan gas. Sekarang, mari kita beralih pula kepada punca-punca pencemaran air. Pencemaran air ni banyak sebenarnya punca dia. Tapi sekarang, aku nak senaraikan 4 punca utama di Malaysia. Yang pertama adalah sisa-sisa industri. Depa ni adalah penyumbang kepada pencemaran yang tertinggi di Malaysia. Kebiasaannya, sisa industri ini datang daripada sisa kumbahan domestik seperti di rumah, di kawasan industri serta kawasan-kawasan bangunan yang beroperasi berdekatan dengan sungai atau laut. Tambahan pula, kumbahan yang dirawat loji rawatan air selalunya dibuang ke laut serta bahan kimia daripada industri-industri ini boleh menjadi masalah besar kalau disalurkan ke dalam sungai. Selain daripada sisa-sisa industri, minyak juga menjadi punca utama pencemaran air ini berlaku. Pencemaran air yang disebabkan oleh minyak ini selalunya dia asal daripada kapal yang lepas minyak ataupun minyak daripada sepanjang perjalanan mereka lalu kat kawasan air tu. Tapi ada juga kilang-kilang yang menyalurkan sisa-sisa perindustrian ke dalam sungai di mana akan mencemarkan sungai tersebut dengan bahan kimia seperti plumbum dan petrokimia, which is bahan tersebut memang bukan musrah alam. Seterusnya ialah pencemaran nutrien. Pencemaran nutrien juga merupakan salah satu punca pencemaran air. Pencemaran nutrien adalah proses di mana terlalu banyak nutrien seperti fosforus dan nitrogen ditambahkan ke dalam air daripada baja yang boleh menyebabkan pertumbuhan alga secara berlebihan. Proses ini juga dikenali sebagai eutrofikasi. Jumlah nutrien yang berlebihan boleh menyebabkan masalah yang lebih serius seperti tahap oksigen yang larut di dalam air rendah. Pertumbuhan alga yang teruk boleh menghalang cahaya yang diperlukan oleh tumbuhan-tumbuhan seperti rumpai laut untuk tumbuh. Apabila alga dan rumput laut ini mati, mereka akan mereput. Dalam proses pereputan ini, oksigen di dalam air akan habis dan menyebabkan oksigen terlarut rendah di dalam air. Ini seterusnya boleh membunuh ikan, ketam, tiram dan haiwan akuatik lain. Last but not least, ada juga sesetengah makmal dan hospital yang melupuskan bahan buangan radioaktif yang mengandungi sisa toksik dengan melarutkannya ke dalam air
di mana larutan tersebut akan kemudiannya dibuang terus ke dalam sinki yang akhirnya akan tersalur sama ada ke dalam sungai ataupun ke laut. Bukan itu sahaja, pembakaran bahan api fosil juga dapat menghasilkan hujan asid selepas zarah berasid tersebut terbebas ke atmosfera bumi. Hasil daripada pembakaran tersebut bercampur dengan wap air yang seterusnya menghasilkan titisan air hujan yang bersifat asid dan seterusnya mengurangkan pH air terahan dan menjadi berasid. Seterusnya, aku akan berikan beberapa kesan sampingan daripada pencemaran air itu sendiri. Yang pertama ialah menjejaskan kehidupan akuatik. Sisa toksik daripada industri yang dibuang menyebabkan sisa kimia berkumpul di laut dan di sungai yang menyebabkan pH air akan meningkat. Sisa perindustrian juga sering mengandungi banyak sebatian toksik dan merosakkan kesihatan haiwan akuatik dan makanannya. Racun juga boleh menyebabkan kesan yang membawa maut dan kehilangan habitat kepada kehidupan haiwan. Sebagai contohnya, perairan di Terengganu. Ekoran daripada pembuangan sisa domestik ke dalam laut menyebabkan penyu mati kerana makan banyak plastik. Selain itu, ia juga dapat menjejaskan kesihatan manusia. Pembuangan sampah yang tidak memoral ke dalam laut turut memberi masalah kepada manusia kerana sumber makanan harian bagi kita juga ialah air. Kandungan nitrat yang tinggi dan berlebihan di dalam air akan menyebabkan penyakit keracunan seperti taun, penyakit gatal-gatal dan kuman. Contohnya yang berlaku di Teluk Minamata, Jepun, pencemaran toksik menyebabkan manusia menjadi sakit kepala, kebas-kebas dan penglihatan menjadi kabur. Dan sekarang kita sudah berada di topik yang terakhir, iaitu cara mengatasi pencemaran air itu sendiri. Terdapat banyak perkara yang kita boleh lakukan untuk membantu menjaga kebersihan air kita. Kita boleh mencegah pencemaran air di sungai dan tasik yang berdekatan dengan rumah kita dengan mengikuti beberapa panduan dalam kehidupan harian kita. Langkah pertama yang kita boleh lakukan ialah dengan jangan membuang sampah ke dalam sungai, tasik maupun laut. Kita semua boleh start dengan membersihkan sampah yang berada di pantai ataupun laut dengan mengumpul sampah tersebut dan memasukkannya ke dalam tong sampah yang berhampiran dan juga boleh menjalankan aktiviti kita semula. Selain itu, kita juga boleh melaporkan kepada pihak berkuasa tentang kegiatan pembuangan sampah yang boleh menjejaskan kebersihan air kita. Dan yang terakhir ialah memasang perangkap sampah di dalam longkang bagi mengelakkan sampah tersebut mengalir ke dalam sungai. Langkah kedua yang boleh diambil ialah pihak yang bertanggungjawab mestilah memeriksa proses rawatan loji kumbahan air. Sistem kumbahan tersebut akan melalui beberapa proses pembuangan bahan kimia untuk mengurangkan jumlah sisa toksik. Yang seterusnya, membuatkan zarah pepejal dan bahan bukan organik tersebut dikeluarkan dengan menggunakan penapis. Dengan menggunakan penapis biologi dan proses yang secara semula jadi dapat merendahkan bahan buangan organik tersebut. So, syukur akhirnya kita dah habis semua topik ni. Semua aku dah tahu habis dah kampus semua. Aku tahu benda ni memang bosan, tapi benda ni amat penting dalam kehidupan kita. So, kesimpulan dia ialah pencemaran air ni merupakan salah satu isu yang memerlukan kerjasama daripada semua pihak untuk menanganinya. Kita juga harus memastikan bahawa persekitaran kita bersih dan selamat untuk hidup dengan alam sekitar. So, dengan alam sekitar yang bersih ni, kita dapat melahirkan manusia yang sihat. Kita juga perlulah menanam kesedaran dalam kalangan masyarakat di Malaysia tentang pentingnya air ni dalam kehidupan kita. Bersama-samalah kita cintakan alam sekitar ini. Berjumpa lagi di lain hari, di lain episod. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.